Terima kasih ya, cikgu. Tahu nak mula ke belum? Ini rumus pelajar akan nampak bila kita tulis 2x tambah 2 ke. Asalkan kamu tengok dia punya x adalah kuasa 1. Okey, adalah kuasa 1. Kalau x dia kuasa 1 bermaksud dia adalah linear. Okay, x kuasa 1 dia adalah linear. Kemudian kalau dalam bentuk gambar raja, dipersembahkan dalam bentuk raja atau Hello? Dengar? Hello? Boleh dengar suara? Boleh? Okey, kelas kamu kena sentiasa bagi respon sebab line dekat sini asyik putus je. Okey, tidak linear. Tengok, bila dia sebut tidak linear, dia ada macam-macam. Dia boleh dalam bentuk pecahan. Dia boleh dalam bentuk kuasa 2. Pecahan ini kita ada satu nama, kita panggil dia salingan. Okey, lepas tu dia boleh kuasa 2, dia boleh kuasa 3, macam-macam lah. Ini semua adalah selain daripada linear. Contohnya, y sama dengan 1 per x. Ini kita panggil salingan. Maksudnya dia bentuk pecahan. X dia di bawah. Kalau y sama dengan x per 3, ini adalah linear tau. Sebab x dia kuasa 1, dia di atas. Yang ini, x dia sebenarnya adalah x negatif 1. X dia di bawah. Kalau x dia di atas, dia linear. Okay? Ini x kuasa 2, y sama dengan x kuasa 3, kategori bukan linear. Okay? Bukan linear bentuk Kenapa Asyad tu? Hah? Tak dengar? Semua tak dengar ke? Sekarang dengar tak? Oh. Ya, ini masalah line kot. Jadi saya slow sikit, no? Cikgu slow sikit lah. Saya cakap perlahan. Okay, so ini adalah salingan. Ini X ini kuasa negatif 1 lah salingan. Yang kedua, kalau dia kuasa 2. Yang ketiga, kalau dia kuasa 3. Semua ini adalah kategori tidak ini adalah kuadratik.
Okay, graf kuadratik kuasa 2. Kalau dia bentuk naik, turun, naik, okay. Kalau dia bentuk macam ni, okay, ataupun bentuk macam ni, semua ini adalah graf salingan. Okay, ini adalah graf jenis salingan. Hello, hello. Boleh dengar suara cikgu tak? Boleh. Okey. Ayah. Sampai mana dah? Okey, Lai. Jadi untuk bahagian ini kamu hanya perlu mengenal pasti graf bukan linear dan juga graf linear sahaja. Okey, ini ya pertama. Yang kedua, dia terus kita masuk kepada isi penting lah. Jadual menunjukkan nilai-nilai yang diperoleh daripada satu eksperimen. Okey, dan dalam bentuk data X dengan Y. Okey, dia suruh kita plot. Okey, baca arahan lah. Macam kamu belajar fizik kimia semua tu kan. Ada kan lukis graf. So, dia kata plot graf Y melawan X. So, ini Y lawan X.
dengan menggunakan skala yang sesuai, kemudian lukis garis penyuaian terbaik. Okay, markah ada diberi untuk garis penyuaian terbaik. Untuk MX kita, maksud garis penyuaian terbaik memenuhi syarat-syarat seperti, ya, kita plot titik, saya percaya plot titik kamu tak ada masalah kan? Okey, untuk garis penyuaian terbaik, pertama, kamu mesti melalui 3 titik. Okey, garisan yang kamu lukis itu sekurang-kurangnya, okey, ataupun kita kata minimum 3 titik. Okey, minimum lalu dekat 3 titik. Kalau kamu boleh pas 4 ke 5 ke 6 titik lagi elok. Okey, kalau tak sekurang-kurangnya 3. Okey, yang kedua, titik yang selebihnya, okey, titik yang selebihnya mesti balance. Okey, mesti balance. Dia mesti seimbang. Okey, apa maksud seimbang? Kamu lihat contoh ini, ada 7 titik. Jadi dia kena 6, satu sahaja yang dia tak kena duduk di atas. Okey, yang ni tak apa. Katakan sekarang kalau pelajar ini dia lukis satu graf. Okey. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Dia telah melalui 3 titik. Tetapi titik yang selebihnya dia semua berada di sebelah atas. Jadi ini tidak akan dapat markah untuk garis lurus penyuaian terbaik. Okey, boleh faham? Ya, kita lihat beberapa case. Okey. Yang ni ya, kalau dia berada di atas, walaupun dia kena 3, ini bukan garis penyuaian terbaik. Kalau dia kena 1, 2, 3, 4. Okey, lepas tu ada 2 duduk bawah, ini pun bukan. Sebab dia tak seimbang. Okey. Kalau dia kena dengan 3 titik, dia ada lebihan 3 lagi kan? So, 1 duduk atas, 2 duduk bawah. Okey, yang ini kita terima. Okey, sebab 3 kan? Ataupun, okey, dia kena 3, 1 duduk bawah, 2 duduk atas, diterima. Okey, lagi. Kalau dia kena 4, 1 atas, 1 bawah, diterima. Okey, boleh faham apa maksud garis penyuaian terbaik? Okey, jadi 2 ni, okey, cuba kamu tengok. Mungkin akan argue, cikgu, yang ini dia hanya kena dengan 3 titik. Yang ini dia 4 titik. Bukankah dia sepatutnya lebih baik? Tidak sebab yang ini dia dua-dua di bawah. Dia tidak seimbang. Tetapi yang sebelah kanan, walaupun dia hanya kena dengan 3 titik, tetapi balance untuk titik yang selebihnya. Maka itu yang kita terima sebagai garis penyuaian terbaik. Okey, boleh faham? Ini ialah markah terakhir lah untuk graf kita. Ada soalan nak tanya? Ya. Ya, Ahmad Arif? Ya, ada masalah tak? Ya, kalau dia lebihan dia. Ya. Di atas bawah maksudnya sebab seimbang lah. Okey, kita lihat contoh. Kalau sekarang soalan kita ada 7 titik. 7 titik, ada 3 kena. Maksudnya yang lebih itu ada 4 kan. Jadi 4 tu kamu mesti bagi dia 2 duduk atas, 2 duduk bawah. Baru kamu dapat markah untuk garis penyuaian terbaik. Kecuali lah dia macam case ni, dia ada 7 titik, semua dah kena, seorang saja tak ada. Jadi yang ini dia tak kisahlah duduk atas atau duduk bawah. Okay, so kamu ingat konsep dia satu saja. Titik yang tidak berada di atas garis mesti bertabur dengan seimbang. Okay, maksud seimbang ialah atas bawah mesti samalah. Okay, kecuali dia ganjil. Kalau dia nombor ganjil, atas 1, bawah 2 atau
bawah 2, okey, ini atas 2 bawah 1 ataupun atas 2, atas 1 bawah 2. Okey, yang ini boleh terima sebab dia ganjil. Kalau dia genap, dia mesti 2 atas 2 bawah. Barulah kita consider dia sebagai garis penyuaian terbaik. Okey, ada lagi soalan? Okey, so untuk pemakahan SPM nanti, okey, untuk pemakahan SPM, kamu plot, okey, kita akan buat paksi. Okey, lepas tu kita akan plot titik. Asalkan antara, contohnya kalau ada 6 titik kan, antara 6 titik ini, asalkan pelajar berjaya plot titik pertama, kamu dah layak dapat markah pertama. 1 titik je, cukup dah. Jadi, kelas, soalan ini tidak patut dapat kosong. Tidak patut dapat kosong sebab antara 6 titik, takkanlah 6 titik semua salah. Betul tak? So, 1 titik betul, kamu boleh layak dapat 1 markah. Lepas tu kamu betul semua. Baru kamu akan dapat markah yang kedua. Dia punya konsep macam tu lah. Admaths dia lain sikit dengan matematik. Okay, saya ulang. Untuk Admaths, okay, 1 titik betul. Okay, 1 titik pertama yang betul lah. Mana-mana saja dia jumpa, kamu dah dapat 1 markah. Lepas tu semua betul, dapat 2 markah. Ini ialah untuk Admaths. Okay, untuk matematik, matematik dia lain. Bila dia bagi 6 titik, okay, kamu mesti betul semua untuk dapat 2 markah. Okay, kalau kamu salah 1 ataupun kamu salah 2, kamu akan ditolak 1 markah, kamu dapat 1 sahaja. Okay, boleh faham? Kalau kamu salah 3 titik, kamu akan dapat 0. Boleh faham? Ya, boleh bezakan. Ini adalah cara plot graph. So yang ini soalan saya skip, saya tak mau bagi kamu buat lah, tak payah lukis lah. Kita rujuk sini cukup. Okay. Siapa yang ada masalah nak lukis graph? Boleh kot, okay. Untuk skala. Okay, setakat ini. Ada apa-apa nak tanya lagi? Okay, tak ada, kita teruskan. Okay. Lihat soalan ini. Graf di bawah menunjukkan sebahagian daripada garis lurus yang diperoleh dengan, baca, dengan memplot 1 per Y lawan 1 per X. Okey, baca soalan betul-betul. Ini adalah paksi Y. Ini adalah paksi X. Nampak tak? Tengok, ini paksi Y, ini paksi X. Lepas tu, tadi dia suruh kita lukis graf kan? Soalan ini dia bagi graf siap-siap. Tapi pelajar kena ungkapkan. Apa maksud ungkapkan Y dalam sebutan X? Maksudnya kamu kena hasilkan Y sama dengan apa-apa X. Ini kita panggil ungkapkan Y dalam sebutan X. Maksudnya tak perlu jawapan dalam bentuk nombor. Tinggalkan dalam bentuk ada X. Okay. So, apa yang kita perlu? Di sini pelajar kena faham apa maksud garis lurus. Rumus untuk garis lurus dalam matematik pun kamu dah belajar. Y sama dengan MX tambah C. Ini adalah persamaan garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Okay. Di sini untuk MX nanti, kita akan ubah sikit, kita tak guna Y ini. Sebab Y ini adalah merujuk kepada Y ini. X ini ialah rujuk kepada X yang ini. Jadi kita akan gunakan huruf besar. Okay? Huruf besar.
Sebab apa? Huruf besar ini menunjukkan paksi Y. Huruf besar ini menunjukkan paksi X. Ini kamu kena bezakan. Okay? So, untuk soalan ini, Y dia ialah 1 per Y. Nampak beza tak? Paksi dia. Sebab paksi Y ialah 1 per Y. Bukan Y kecil ni. Paksi X kita ialah 1 per X. Okay, setakat ini boleh faham tak? So, masa kamu tulis jawapan dengan saya nanti, kamu kena nyata dengan jelas itu Y besar ke X besar. Okay, Y kecil atau X kecil. Kalau dia adalah Y dan X yang kecil, dia adalah rumus. Y dan X yang tulisan besar itu merujuk kepada paksi. Okay, so far any questions? Boleh Kita kalau kamu rasa tak faham, kamu bagi tahu cikgu. Okay, jadi sekarang saya padam dulu. Okay, kita nak mula jawab ni. Ya. Jadi sekarang kita akan mula jawab soalan ini. Jadi saya akan buat apa? Y sama dengan MX tambah C. Okay, jadi apabila saya tulis seperti ini, pelajar kena faham dah. Ini adalah paksi Y. Ini adalah paksi X. Setuju? Jadi saya akan masukkan siapakah paksi Y? Paksi Y ialah 1 per Y. Siapakah paksi X? Paksi X ialah 1 per X. Okay, rujuk yang ni. Rujuk kepada graf. Okay, yang ini kita akan rujuk graf. Okay. Kemudian kelas, kamu masih ingat tak? Ini apa? Apa maksud M? Apa maksud M? Siapa tahu? Ya, good. M ialah kecerunan. Macam mana pula dengan C? Apa itu C? Pintasan Y. Good. Okay. So, ingat ya, bila kamu sebut, jangan bagi saya jawapan pintasan sahaja. Sebab pintasan ada dua. Satu pintasan Y, satu ialah pintasan X. Okay, so saya harap semua tahu pintasan Y ialah dia akan potong atau dia pintas pada paksi Y. Manakala pintasan X ialah dia potong ataupun pintas pada paksi X. Okay, so yang ini adalah kecerunan. Okay, baguslah semua faham. Ini ialah pintasan Y. Jadi kita akan masukkan nilai kecerunan. Kita akan masukkan nilai kecerunan. Jadi kita akan rujuk kepada graf. Daripada graf, apakah kecerunan? Masih ingat tak nak cari kecerunan? Saya rasa form 2 ke form 3 kamu belajar. Rumus Y2 minus Y1 divide by X2 minus X1. Masih ingat tak titik dia? Okay. Jadi siapa yang rasa dia masih lagi tidak familiar ataupun tidak berapa mahir, kamu label lah dekat sini. Guna X1, Y1, X2, Y2. Okay. Susunan X1 dengan X2 penting tak? Kalau terbalik, boleh tak? Adakah dia menjadi masalah nanti? Okay. So, susunan 1 dengan 2 tidak penting. Okay, saya bagi tahu susunan 1 dengan 2 tidak penting. Kalau kamu nak letak ini sebagai 2, ini sebagai 1 pun tak ada masalah. Syarat dia ialah kalau 2 di depan, ini X dia pun kena 2. Ini kalau 1, okay, kalau kamu nak guna Y1 tolak Y2, X1 pun tolak X2. Boleh, dua-dua tidak ada masalah. Okay, asalkan jangan
sekejap satu di depan, sekejap satu di belakang. Jangan. Okay. Dan satu lagi, wajib Y mesti atas, X bawah. Jangan pula tulis X1 tolak X2 bahagi Y1 tolak X2. Ini tak boleh. Okay. Y wajib di atas. Jadi ini adalah formula untuk kecerunan. Okay, jadi kita masukkan nilai. Jadi di sini ialah kalau saya lah, okay, saya sendiri, saya suka letak nombor besar di depan supaya saya tak dapat jawapan negatif. So di sini I'll put 20 tolak 7. Okay. 19 tolak 1. So answer 13 per 18. So ini adalah kecerunan saya yang diperoleh daripada graf. Bukan saya suka-suka sebut graf yang bagi. Okay, graf yang bagi. Kemudian, okay, kita akan cari pula C. Okay, kita akan cari pula C. Okay. Jadi untuk soalan ini, dia lain sikit lah sebab C tak nampak. Kalau SPM, kamu lukis dekat graf, jadi kamu boleh baca dari graf. Okay, baca dari graf untuk SPM. Tapi di sini untuk soalan ini, sebab dia tidak diberi, jadi kita kena guna rumus. Okay, jadi saya masukkan di sini. 1 per Y sama dengan M tadi ialah di sini ya. 13 per 18 tambah C. Okay. Lepas tu kita ambil satu titik. Ambillah mana-mana titik yang kamu berkenan. Nak ambil 17 pun boleh, nak ambil yang ini pun boleh. Katakan kita ambil nilai 1 dan 7. Maka titik kita Y ini ya, Y ini ialah jangan bubuh ini pula. Titik ini adalah pada paksi X dia adalah berada pada paksi X. Faham? Jadi Y ialah 7. Okay, Y ialah 7. Kita isi dalam rumus ini. Ini adalah 1. Jadi C kita ialah berapa? Ini saya rasa boleh kot. 7 tolak 13 per 18. Okay, so pelajar akan dapat 113 per 18. Boleh? Okay, jadi maka saya tulis semula 1 per Y sama dengan 13 per 18 1 per X tambah C. Okay, tambah C. Boleh? Jadi yang ini kalau tulis macam ni pun saya rasa boleh terima dah. Okay? Kalau tak nak, sebab kamu tengok kan, bawah tu sama-sama macam ada 18 kan. Okay, kamu boleh samakan. Yang ini, okay, ini dah hampir jawapan dah. Tapi soalan kata Y dalam sebutan X. Y dalam sebutan X. Tapi kita ada dalam Y ke? Kita buat 1 per Y. Maksudnya saya kena tukar terbalikkan dia. Jadi Y. Boleh faham? Saya kena Y. Saya tak nak 1 per Y. Yang saya nak ialah Y sahaja. Jadi kita kena ubah sikit. Okay. Kita kena ubah sikit. 1 per Y. Susun dia sama dengan ini adalah 13, ini 18X tambah 113 per 18. Okay, samakan penyebut. Samakan penyebut. Maksudnya ini saya nak darab X, atas pun kena darab X. Jadi sama dengan 18X 13 tambah 113X. Ini adalah 1 per Y. Jadi soalan minta Y sahaja. So
kiri pecahan, kanan pun pecahan. So saya boleh terbalikkan dia. Y duduk atas, yang ini pun saya terbalikkan dia. 18x per 13 tambah 113x. Okey. Di sini pelajar yang cuai dia akan terbalik macam ni. Okay, ini adalah salah. Sebab apa? Kita hanya boleh terbalik jika kiri kanan merupakan pecahan. Seorang sekali sahaja. Maksudnya dia tukar sekali, kanan pun sekali. Tapi tengok apa yang kita buat di sini ialah kiri kita tukar sekali, kanan kita ambil 2 kali. So ini tidak boleh. Okay, jadi kita terpaksa gabungkan supaya sebelah kanan ini menjadi atas bawah. Faham tak? Dia macam ni. Yang ini kita boleh terbalikkan. Okay. Ini kita boleh terbalikkan. Kalau dia adalah yang ini. Okay, yang ini kita tidak boleh terbalik dia jadi macam ini. Salah. Sebab kita nak adil. Kiri tukar sekali, kanan pun tukar sekali sahaja. Yang ni boleh faham tak? Ada soalan setakat ni? Boleh, ha? Okey.